Oke, tes Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Oke, kakak akan share berkaitan dengan slide. Oke, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih yang sudi join channel Telegram QM Beginner under kakak. Oke, di bawah kakak akan share gambar slide satu persatu. Sekali dengan link untuk yang mau tengok slide lah. Tapi kakak belum share lagi linknya sebab tengah carilah macam mana cara share. Kakak guna Canva kan buat slide ni. So nanti kakak share lah kalau sudah jumpa. Oke, so kakak sediakan khas untuk tim Quantum Mental kakak milenial. Tim kita lah. Oke, semoga bermanfaat buat semua insyaAllah. So di sini kakak akan bagi penerangan slide kita satu demi satu supaya kamu faham lah. Oke, slide ni kakak buat, kakak rumuskan sendiri mengikut kefahaman kakak. Jadi kakak akan share lah apa yang kakak buat ni supaya kamu faham. Jadi nanti kalau kamu sudah ada yang join, kamu daftarkanlah akaun sahabat-sahabat kan. Oke, kamu boleh share lah pasal slide kita ini untuk bagi penerangan. Oke, ataupun boleh juga masukkan diorang dalam ni QM Beginner. Kita belajar sama-sama di sini. Oke. So, kakak akan mula. Quantum Mental. Ini adalah logo Quantum Mental QM. Oke. So, apa itu Quantum Mental? Oke, Quantum Mental ni sebuah syarikat jual beli emas digital. Emas digital ramai yang keliru kan, emas digital. Macam mana ada emas digital? Sebenarnya emas digital ni sama juga macam sama macam duit digital. Duit yang dalam akaun bank kita itu adalah duit digital. Okey, bila kita keluarkan melalui ATM, baru dia jadi duit fizikal ataupun cash. Samalah macam ni quantum metal ni. Okey, dia ada emas digital. Kalau dalam handphone ataupun akaun dipanggil emas digital. Bila sudah kita keluarkan dan kita pegang, barulah emas fizikal ataupun duit fizikal, cash. Okay. Yang kedua, emas digital quantum metal bersandarkan pada emas fizikal gold bar dinar. Okay, tulin 999. Okay, maksudnya emas kita adalah bersandarkan pada emas fizikal. So jangan risaulah kalau ada yang cakap haram kan, sebab emas digital tapi kita tidak nampak fizikalnya, kita tidak pegang emasnya. Itu orang-orang yang kurang faham tentang quantum metal, sebab tu dia cakap begitu. Okay, kita yang sudah tahu, kita yang sudah faham, kena bagi tahulah. Kita share emas kita ada emas fizikal. Okey, kalau mau pegang emas fizikal pun boleh. Tidak masalah. Okey, yang seterusnya, Quantum Mental ni pembekal kepada syarikat-syarikat dan bank-bank di Malaysia seperti Arah Nutekun, Mai Angkasa, Afin Bank, Alliance Bank dan lain-lain. Okey. So, bank-bank di Malaysia menjadikan Quantum Mental ni tempat pembekal emas dorang. Kan? Dan juga ada beberapa syarikat lah. Okey, maksudnya dorang ni rakan kongsi lah. Sedangkan bank pun percaya dengan Quantum Mental. Jadi kita yang individu ni yang ialah kita yang bukan satu company yang besar, kita bukan juga daripada syarikat bank. Kenapa kita tidak percaya kan dengan Quantum Mental?
Of course lah, bank-bank dengan syarikat-syarikat ni buat research, buat penilaian, buat cari info-info tentang quantum ni dulu sebelum dorang beli emas di quantum kan. Jadi bank-bank pun boleh percaya. Kenapa kita tidak? Okey, itu persoalannya. Yang seterusnya, konsep perniagaan QM adalah 100% atas talian ataupun online. Secara online lah, memang sangat mudah. Okey, ini adalah office ataupun HQ Quantum Metal. Dia terletak di Gate Pulau Pinang. Orang-orang Pulau Pinang yang mau tengok, yang mau pergi HQ atau office Quantum Metal lah, bolehlah singgah-singgah sini. Ataupun yang dari jauh-jauh pun mau datang, boleh. Dipersilakan. Okey. Kenapa Quantum Metal? Quantum Metal sebabnya adalah produk adalah emas tulen 999 dari Perth Mint Australia. Okey, produk kita di Quantum Metal ni adalah emas tulen 999. Okey, untuk yang sedia maklum, kita ada beberapa jenis emas kan. Macam contohnya yang paling popular 916 lah. Sebab dia emas perhiasan. Macam gelang, rantai, cincin. Itu emas perhiasan 916 ketulinannya. Okey, untuk quantum metal emas kita ketulinannya 999 dari Perth Mint Australia. Okey. Yang seterusnya, beli emas bila kita suka. Tidak kisah dimanapun kita berada dengan serendah RM10. Okey. Kita beli emas di Quantum Metal ni waktu time kita susah. Sorry. Time kita suka. Kan? Tak perlu pun tunggu tak perlu kita macam macam buat komitmen lah. Tak perlu kita fikirkan komitmen untuk beli-beli emas. Kita beli waktu kita suka. Okey. Kalau di Quantum Metal, antara waktu yang paling orang suka adalah time harga emas rendah. Macam sekarang lah. Kan macam sekarang ni harga emas rendah. Masih di paras bawah 280 1 gram. Jadi masa ni lah orang berebut memborong. Masa emas rendah kita borong, dapatlah gram emas lebih. Begitu. Okey, tidak kisah dimanapun kita berada. Macam contohlah, sekarang kamu ni ada di Thailand, kan? Sibuk pasal kes si Tangmo tu. Okey, kamu ada di Thailand lah. Jadi kamu mau beli emas sebab sekarang emas harganya rendah, harga murah pun boleh. Tidak masalah dimanapun kita berada. Okey. Dengan serendah RM10. Modalnya paling rendah. Itulah ramai juga yang rasa betulkah? Betulkah RM10 boleh beli emas? Emas apa ni kan yang harga RM10? Okey, di Quantum Metal memang betul. Siapa yang sudah try beli RM10, dia percayalah kan. Okey. Seterusnya, tidak perlu tunggu ada wang lebihan. Sandarkan setiap perbelanjaan pada emas. Yang ni pula kes yang kedua. Kita tidak perlu tunggu lagi ada duit. Kalau macam sebelum ni, kakak selalu share. Kalau ada duit lebihan kamu RM10, belilah emas. Gitu kan, kakak selalu share. Lepas tu mula dengan RM10. Okey, kes yang kedua ni tidak perlu tunggu. Tidak perlu tunggu ada wang lebihan. Setiap perbelanjaan kita boleh gunakan untuk beli emas. Okey, beli emas. Lepas tu dapat cash balik, emas pun kita dapat. Best kan? Okey, nanti kakak akan huraikan di slide nanti.
Yang seterusnya menggandakan simpanan emas dengan gaya pro. Wow. Dan patuh syariah sehingga 5 ke 10 kali ganda. Macam mana cara simpanan emas kita ni berganda dengan gaya pro? Semua orang mau tahu kan? Dengan cara dan patuh syariah. Okey, keuntungan kita boleh dapat 5 ke 10 kali ganda. Okey, nanti kakak akan share. Okey, seterusnya adalah rakan niaga Quantamental. Ini antara rakan niaga lah. Ada Bank Muamalat, Allianz Bank, Ar-Rahnu Tekun, Ar-Raj Bank, ICBC, Afin Bank, Ako, Mai Angkasa dan juga Isra. Okey. Okey, ini adalah sijil daripada Tawafuk mengesahkan patuh syariah lah dan juga Isra. Kita ada sijil. Okey, ada SSM dari Quantamental Sendirian Berhad. Okey, kita dapat juga sijil. Okey, yang seterusnya, kenapa simpan emas di Quantamental? Kan mesti ada pertanyaan tu kan. Kenapa mesti simpan di Quantamental kan? Bagus aku simpan sendiri di rumah, selamat lagi. Kan dah selamat sebab aku yang jaga gitu kan, yakin dia. Okay, so kenapa kita simpan di Quantamental? Yang pertama, sangat mudah untuk buka akaun di Quantamental. Okay, secara online. Pendaftaran secara online dan percuma. Okay, tidak perlu keluar modal. Daftar percuma saja buka akaun. Kalau kamu buka akaun bank, kena deposit kan. Kalau macam Maybank, mau ada 250, baru boleh buka akaun. Itu pun sekarang banyaklah cerewet. Cerewet sudah sekarang. Mau buka akaun, macam-macam lah diminta. Tapi Quantamental ni, kita simpan emas. Bayangkan tu, emas lebih berharga kan. Senang saja kita buka. Secara online, percuma lagi tu. Jadi, takkan kita tidak mau rebut peluang ni. Gitu. Boleh diakses 24 jam, 7 hari seminggu. Mudah dan senang untuk memerhati harga emas sedunia. Kita ada apps juga yang senanglah untuk kita hari-hari tengok harga emas live lah, secara live harga emas sedunia. Kita boleh tahu. Okey, dijamin selamat insya-Allah. Emas yang dijual atau dibeli di Quantamental disimpan di Brinks, Singapura dan 100% dijamin dan diinsurankan oleh Lloyds of London. Okey, so setiap ahli Quantamental yang sudah buka akaun, okey, emas yang kita beli ataupun yang kita jual semua disimpan. Maksudnya jual ni kita buat pajakan lah, kan gadaian. Okey, semua disimpan di Brinks, Brinks Singapore. Ini adalah satu peti besi yang digunakan seluruh dunia. Ini peti besi kebal lah, bilik kebal yang untuk simpanan emas di Brinks. Jadi emas-emas kita semua disimpan di Brinks. Tidak perlulah kita kusut pikiran kan, mau cari lagi peti besi nanti. Kalau contohlah kita pegang emas fizikal, lepas tu kita risau, mana lah aku mau simpan emasku ni, nanti hilang, nanti dicuri ke, kan banyak resiko lah. Jadi terpaksa mau cari peti besi, mau menyewa, mau ada orang ketiga lah yang menjaga kita punya harta tu emas. So di Quantamental tidak perlu pun fikir benda tu. Sebab kita punya simpanan semua disimpan dalam Brinks. Brinks ni kalau kamu mau tahu boleh Google lah. Okay, boleh Google lah. Tanya saja Pak Cik Google tu, semua dia tahu. Okay. Seterusnya, emas yang dibekalkan berkualiti. Emas di Quantamental ni dibekalkan oleh Departemen Australia. Diiktiraf antarabangsa dan boleh dijual di seluruh negara pada harga yang tinggi. Okey, emas kita di Quantamental ni adalah emas berkualiti.
Okey, emas yang berkualiti sebab emas kita bukan buatan Malaysia, bukan juga buatan Quantum Metal. Quantum Metal ni dia syarikat pembekal saja, pembekal emas. Tapi emas yang dibekalkannya ni yang berkualiti daripada Department Australia. So emas kita, kalau contoh kamu pergi luar negara, kan, lepas tu sudah tengah-tengah bercuti ni tiba-tiba habis duit, contohlah. Jadi kamu ada emas mau jual, boleh. Emas Continental ni kan, emas Department, boleh jual, laku di seluruh negara pada harga yang tinggi. Bayangkan kita beli, contohlah kita beli dari tahun lalu. Lepas tu tahun ni kita pergi bercuti, lepas tu harga emas sudah naik. Kita jual, kita boleh dapat harga yang tinggi. Itu kelebihannya sebab emas kita berkualiti. Okey. Seterusnya, Continental menawarkan juga skim pelaburan emas patuh syariah yang terbaik di pasaran. Penting sebagai umat Islam kerana mendapat pengiktirafan oleh ISRA yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. Okey, kita ada konsultansi partner kita adalah ISRA. Ini ISRA, kalau kamu mau tahu pun boleh Google. Selamat menggoogle. Okey. Yang seterusnya, 3 jenis produk di Continental. Kita ada 3 jenis produk lah. Okey, bila kita buka akaun buat pendaftaran, kita akan dapat satu website ataupun apps, yang mana kita dalam website ataupun apps tu kita boleh dapat 3 produk sekaligus. 3 jenis produk akaun lah. Okey, di Continental. Produk yang pertama adalah Gold Storage Account ataupun GSA. Nama singkatannya GSA lah. Gold Storage Account ni dia lebih kepada akaun simpanan emas biasa. Macam akaun bank lah. Kan, macam akaun simpanan bank. Okay. Di GSA, kita boleh beli emas, kita boleh jual emas, boleh simpan emas, boleh transfer emas, boleh withdraw emas fizikal, boleh beli serendah RM10 dan kita ada spread belian 7%. Ini adalah antara kelebihan lah di akaun simpanan emas kita yang biasa. Dia macam samalah macam akaun bank. Cuma dalam akaun bank kita simpan duit. Di sini kita simpan emas, kita beli emas. Okey, di akaun bank kita boleh kasih masuk duit, boleh kasih keluar duit, transfer duit, begitu. Samalah juga yang ini. Cuma ini banyak lagi kelebihannya. Kita beli emas, kita jual emas, gitu. Kita transfer emas, semua emas. Withdraw pun boleh, emas fizikal. Kita buat di GSA. Okey. Dan serendah RM10. Yang ni bolehlah, macam contoh kamu mau keluarkan emas fizikal, tapi masih tidak cukup modal untuk beli harga 1 gram. Bolehlah beli sikit-sikit, beli RM10. Minggu ni RM10, minggu depan RM10, ataupun setiap hari RM10. Jadi 30 hari sudah 300. Kan? Boleh sudah hujung bulannya boleh sudah withdraw emas fizikal lah kalau mau pegang lah emas fizikal tu, ataupun kamu mau simpan jak kumpul, tiba-tiba mau pakai duit, boleh buat pajakan. Okey, tapi kita akan ada spread belian lah. Setiap kali kita beli ataupun simpan, kita beli di emas di Continental ni, kita ada 7% spread. Maksudnya ini adalah keuntungan yang syarikat ambil. Syarikat ambil sedikit lah. Kan? Macam juga kita menyimpan di Continental ni pun kita mau keuntungan. Mana kita mau rugi. Jadi syarikat pun begitu juga. Dia ambil sedikit daripada inilah untuk dia punya keuntungan, untuk keuntungan syarikat. Lepas tu nanti keuntungan syarikat dibagi juga sama kita. Dengan kelebihan-kelebihan manfaat yang ada di Continental ni, banyaklah.
Begitu dia pusing jatuh. Oke, kita pun untung. Sama-sama lah, win-win situation. Oke. Ini adalah contoh aplikasi lah. Apps Quantamental, QM Gold. Beli emas RM10 sahaja. Tiada komitmen, patuh syariah, sah di sisi Undang-Undang Malaysia. Oke. Ini adalah contoh. Yang warna putih ni dari website. Ini adalah account kita. Lepas buka account, kita akan ada satu macam ni account di website, dan yang QM Gold ni daripada apps. Ada individual account. Ada nomor account, ada harga emas, ada jumlah gram emas kita, ada nilai RM juga. MYR tu adalah ringgit Malaysia. Okay. So boleh nampaklah semua. Macam account bank juga, bah. Sama juga. Okey, ini adalah emas fizikal. Kita ada dalam bentuk gold bar, ada yang dinar. Satu dinar ni dia bersamaan dengan 4.25 gram. Untuk satu dinar. Harga sekarang dalam 1,000 lebih jugalah untuk dapat satu dinar yang satu tu kan. Macam duit shilling RM1 tu yang emas. Okey, tapi satu dinar ni lebih mahal dari yang RM1 emas tu. Okey, so ada daripada Department Australia. Tu ada dia macam angsa-angsa, gambar angsa. Ini adalah bentuk emas fizikal kita. Dan kita di Quantum Metal juga ada emas serendah 0.01 gram. Yang kecil ni. Apa kan? Tu zoom pula. Okey, yang paling kecil. Kalau yang ni kamu mau buat koleksi bolehlah. Bolehlah kalau mau buat koleksi kan, kumpul yang kecil-kecil ni. Tapi kalau untuk pelaburan, untuk kamu pegang simpan, untuk simpanan lah pelaburan kan. Ambil yang 5 gram ke atas. Baru berbaloi. Okey, sebab emas fizikal ni dia lebih mahal berbanding emas digital. Okey, emas digital kita boleh dapat harga emas dunia. Kan harga LME. Kalau emas fizikal, kita kena bayar kos upah, kos pembuatan, banyak kos lah. Jadi dia mahal sikit. Untuk kita tunggu harga emas tu naik untuk dapat keuntungan dari emas fizikal ni lambat sikit lah. Dia untung cuma lambat sikit. Itu saja bezanya berbanding dengan digital. Tapi digital lagi best. Kan kita boleh dapat harga murah, lepas tu nanti harga emas naik. Di simpanan berganda tu 1%, 1% harga emas naik, kita untung 10%. Kan lagi best. Okay. Tapi kalau mau pegang boleh, tidak masalah. Kita ada dua pilihan juga. Sama ada kita syarikat poskan, terus dihantar ke rumah, ataupun kita ambil di kedai Arahnu, kedai pajak Arahnu. Boleh juga. Okey. Seterusnya, okey. Account yang kedua adalah Gold Convert Account ataupun GCA. Ini account, kalau lebih mudah faham, pajak gadai lah begitu. Cuma di sini GCA ni sangat berbeza dengan pajak ataupun kedai pajak gadai di luar lah. Arahnu atau kedai emas tu sangat berbeza. GCA ni lagi best. Okey, kita boleh buat pajakan guna sepatutnya. Tidak disarankanlah pakai guna ayat pajak ni. Tapi sebab kita lebih familiar kan guna pajak gadai, itu yang lebih kita faham. Jadi kita guna itulah. Cuma berbeza, tidak sama dengan pajak gadai di luar. Okey. Di GCA kita boleh buat pajak serendah 100, pinjaman emas sehingga 85 hingga 91%. Maksud pinjaman ni lepas kita gadai itulah. Okey, lepas kita contoh kita ada simpan di GSA kan. Okey, ada simpanan kita sana dalam 150. Okey, kita boleh keluarkan 85%. Kita boleh keluar 100. Begitu.
Nggak perlu tunggu beribu-ribu dalam account baru kita boleh buat pajakan. Ada 150 di GSE, account simpanan emas tadi tu kan, yang sebelum ni kakak share. Okey, kita boleh buat pajakan. Kita akan dapat dalam 85 hingga 91%. Dalam 85 lah. Okey, upah simpan 3.5% setahun dari pembiayaan. Ini antara upah simpan paling rendah. Kalau di kedai emas ataupun kedai pajakan di luar, paling rendah 8 hingga 12% setahun. Jauh beza kan? Kita di Quantamental ni 35% sahaja setahun dari pembiayaan. Kalau di kedai emas, diorang tidak kira yang pembiayaan tu. Diorang kira keseluruhan kos emas tu. Kan lagi mahal sebab tu banyak masalah. Emas kena lelong, emas kena tidak dapat tebus balik emas sebab bayar upah saja. Itulah masalahnya. Kalau di luar, pajakan di luar. Tapi di sini insya Allah boleh cover. Malah boleh dapat untung lagi. Itu ada cara, ada tekniknya. Nanti kita akan belajar. Okey? Tiada had masa untuk penebusan emas. Yang ni best kan? Tiada had masa. Bila-bila pun kita simpan ataupun kita tunggu sampai harga emas naik, cover balik pun boleh. Tiada masa. Dia tiada had masa. Okey, berbanding dengan yang kedai emas lah. Okey. Tiada had pembiayaan sehingga 1 juta. Tiada had pembiayaan. Maksudnya yang pinjaman emas 85% tu. Okey. Okey, wang yang dimasukkan ke akaun bank dia dalam 24 hingga 48 jam. Ini kalau ikut dalam website anggarannya 1 hingga 5 hari bekerja lah. Okey, cuma kalau Maybank, Maybank setakat ni paling laju. Okey, paling laju Maybank setakat ni tidak sampai 24 jam. Maksudnya kalau pagi ni kita buat pajakan, malam tu masuk sudah. Tapi waktu hari bekerja lah. Sabtu Ahad dia off. Kalau kita buat petang Jumaat, kalau ada rezeki, Sabtu pagi tu masuk. Ataupun tengah hari begitulah hari Sabtu. Tapi ada juga yang Isnin baru masuk. Okay? So kalau mau selamat, buatlah pajakan waktu hari bekerja. Itu je. Okey. Macam mana GCA boleh untung? Okey. Ini adalah holding inventory. Contoh holding inventory. Alah, mana? Alah, satu slide. Oh. Sekejap.
Oke, sorry ada tertinggal satu slide. Nanti kakak forward baliklah dalam grup. Oke, ini adalah bagaimana GC boleh untung. Oke, ini adalah perbandingan di kedai pajak dengan GCA Quantamental. Kalau di kedai pajak, pembiayaan 75%. Maksudnya daripada harga emas kita, okay, yang kita mau gada itu kita hanya akan dapat 75%. Okay. Di kedai pajak pula dia lock harga. Dia lock harga. Kedai itu sendiri yang bagi harga lah kan, berapa yang dia boleh bagi kita pinjaman daripada emas yang kita mau gada itu. Okey, lepas tu ada tempo tebus. Ada 6 bulan, ada yang 12 bulan, ada paling limit 18 bulan lah. Kan? Tapi ada lagi satu kedai emas juga, dia buat cara sambung surat. Dia sambung surat. Kan sampai ke sudah lah. Sambung saja sebab tidak dapat tebus. Jadi sambung. Sebenarnya dia bayar upah saja tuh, upah simpan, tapi emasnya belum dapat tebus. Sebab yalah kalau pembiayaan upah simpan pun mahal, tinggi. Jadi kita mau tebus emas kita pun susah lah kan, lebih harga daripada yang kita dapat. Gitu. Oke, yang seterusnya upah simpan. Nih upah simpan tinggi, 8 hingga 12% setahun. Bayangkan tuh, sebulan 2%, 2% ke 1% sebulan. Tinggi, memang tinggi. Sebab tu ramai, kebanyakannya memang tidak dapat tebus balik lah emas. Kan sayang lah. Sudahlah, kita penat-penat beli mahal. Lepas tu kita memerlukan, kita pajak, mau tebus balik tu yang susah. Kan susah mau dapat balik duit. Okey. Tebus total 100%. Dia tiada pilihan. Kena tebus. Kalau mau ambil balik emas, kena tebus. Bayarlah. Bayar balik harga emas dan juga pinjaman. Upah simpan sekali. Kan. Lepas tu kalau nak dapat tebus, okey, tebus total 100%. Kalau tidak dapat tebus, terpaksa kena lelong. Dia bagi tempoh lah kan, sampai 18 bulan. Lepas tu lebih 18 bulan sudah, terpaksa emas dilelong. So, adalah sudah emas kita simpanan. Berbanding dengan GCA di QM. Okey, pembiayaan kita boleh dapat 85%. Nampak tinggi kan? 85%. Okey, lepas tu tak lock harga. QM dia tidak lock harga lah. Dia macam contoh, emas kita simpan 1 gram emas di GSA kan? Okey, contoh kita simpan bulan ni. 6 bulan kemudian harga emas naik. So kita mau pakai duit masa tu. Okey, dia tidak lock harga. Dia ikut harga emas semasa. Kalau masa harga emas 6 bulan tu naik, okey, kita buat pajakan dapatlah tinggi. Berbanding kalau kita buat pajakan yang masa harga rendah. Dia akan ikut harga emas dunia. Okey.
Oke, yang ketiga, tidak ada tempo tebus. Dia tiada tempo tebus. Oke, kita mau simpan selama mana pun. Oke, tiada had. Tiada tempo tebus. Sorry. Oke, tidak ada tempo tebus. Tiada had, tiada masa. Oke, bila-bila masa pun kita boleh tebus balik emas kita. Oke, jadi indahlah kita sakit kepala kan. Macam contohnya masih belum ada duit, mau ambil balik emas kita. Jadi tidak perlu pening, biar simpan saja di QM. Simpan saja di GSA kita. Di holding inventory lah. Kalau kita buat pajakan, dia akan masuk holding inventory. Oke. Upah simpan rendah 35% setahun. Beza kan, jauh beza. Ini antara paling rendah lah. Upah simpan paling rendah di Malaysia 35% setahun. Upah simpan untuk emas. Lepas tu kita ada dua pilihan. Ada dua pilihan lagi di quantum mental ni. Okey, sama ada kita mau tebus balik emas kita. Okey, kita mau tebus balik emas kita. Contoh kita ada sudah duit, kita mau ambil balik emas yang kita gadai itu kan. Okey, boleh. Atau terminate 15% daripada simpanan kita. Kan boleh terminate. Terminate ni dia jual. Kita jual emas kita, so dapatlah RM cash kita balik yang 85%. Tu kan kita keluarkan. Lepas tu kita boleh terminate 15%. Yang baki simpanan kita. Okay, boleh keluarkan bila-bila masa. Okay. Dan yang paling best, emas kita tidak dilelong. Simpanlah selama mana pun kita mau simpan. Okay, untuk sampai harga emas naik melambung-lambung. Okay, untuk kita dapat keuntungan lagi daripada pajakan kita. Pun tidak masalah. Emas tidak akan dilelong. Tetap kita punya emas. Kecuali melainkan kita terminate 15% akan dapat baliklah baki simpanan kita itu. Okey, kecuali kita jual barulah itu adalah emas. Tapi nama dilelong tidak akanlah. Okey. Okey, ini adalah contoh holding inventory. Kalau yang warna putih itu senarai pajakan lah yang sudah kakak buat. Okey, kamu boleh nampak kah? Yang warna hitam, ada warna merah. Warna hitam tu maksudnya sudah ada untung lah daripada simpanan. Okey, yang warna merah berderet-deret tu itu belum untung. Okey, maksudnya kalau kakak jual rugilah. Rugi. Jadi
kena tunggu dia warna hitam. NetGen. Oke, baru boleh sama ada kita tebus balik ataupun kita jual. So dapat balik cash lah baki. Yang sebelah ni pula dari apps. Oke, dari apps dia akan keluar begitu total holding. Nanti kamu boleh tengok sendirilah dalam account kamu. Oke. So yang ni, ini yang maksud kakak tu. Oke, selamatkan. Cepat. Oke, selamatkan duit belanja hangus. Ini ada satu kaedah di GCA untuk buat pajakan. Oke, kita selamatkan duit belanja hangus. Cash dapat, emas pun dapat. Ini dia ada pengiraan lah untuk kalau kita mau tahu berapa keuntungan kita. Oke, dia ada pengiraan. So ini kalau mau tahu nanti kamu boleh WhatsApp kakak, PM kakak. Kita buat kira-kira. Oke? Sebab kena tahu juga lah berapa kos yang kamu mau keluarkan. Baru senang kita buat pengiraan. Ini adalah sebagai contoh. Oke, contoh. Kita mau guna belanja dapur. Setiap bulan kan kita ada komitmen bulanan. Ada yang digunakan untuk belanja dapur, ada untuk bayar kereta, bayar rumah, bayar bil, kan mau beli belah, beli saham, beli emas, menguruskan perniagaan. Yang ni untuk bisnes tu. Okey. Semua ni memerlukan modal. Okey, contoh kakak ambil belanja dapur. Macam kakak kan suri rumah. So kakak akan share cara yang paling mudah lah menggunakan duit belanja dapur. Okey, macam mana duit belanja dapur kita tu kita boleh ada simpanan emas. Cash kita boleh dapat, emas pun dapat. Okey, dengan duit belanja dapur kita beli dulu emas. Contohlah belanja dapur kita dalam 500. Okey, belanja dapur dalam 500. Okey, gunakan 500 ataupun lebih lah. Kalau kita mau tahu macam mana boleh keluarkan 500 darab dengan 1.2. Ini kita mau bertulis bah, baru senang faham kan. Kalau main cakap nanti kamu tidak faham. Okey, so kakak kasih terangkan secara okey. Guna belanja dapur. Okey, kita beli dulu emas sebelum kita pakai duit tu beli barang-barang dapur. Beli dulu emas di GSA. Okey, lepas tu buat pajakan. Pergi GSA kan dari account bank kita beli emas di GSA. Okey, kemudian kita buat pajakan di GCA, Gold Convert Account. Lepas tu nanti kita akan dapat dalam 85% lah. Contoh 500. Kita masukkan 500 di GSA. So kita boleh dapat 85% dalam 425 yang akan masuk balik dalam account bank. So 425 itulah yang kita gunakan untuk beli belanja dapur. Kan dalam masa yang sama kan kita ada baki lagi 15%. Yang itu akan masuk di holding inventory. Itu baki simpanan kita lah bersamaan dengan gram emas kita. Kan mula-mula kita guna duit belanja dapur tu untuk beli emas di GSA.
So, dengan nilai 500, kita akan dapat lebih kurang ikut harga lah, ikut harga masa-masa. Kalau macam sekarang 279 kah? Oke, mungkin boleh dapat 1,8 ataupun 1,9 gram. Lebih kurang lah begitu. Kan? Nanti kamu kira balik lah. Kakak pun tidak pasti. Oke. So akan masuk. Kita akan dapat gram emas tuh. Jadi inilah kita boleh guna teknik nih untuk buat simpanan 1 gram 1 bulan. Kan dalam kita boleh guna duit untuk berbelanja. Dalam masa yang sama emas pun kita ada, simpanan emas kita ada. Itu yang bestnya. Oke, so boleh guna kaedah nih macam-macam cara. Sebulan sekali lah. Oke, macam kita mau bayar kereta. Sebelum bayar kereta, kita tukar dulu. Duit tuh pergi beli emas. Lepas tu buat pajakan, nanti baki 15% masuk holding inventory. Lepas tu 85% lagi cash tu masuk account bank. Yang tu lah gunakan untuk bayar komitmen. Bayar kereta, bayar rumah, bayar apalah. Kan? Ataupun gunakan juga sebagai simpanan untuk kecemasan. Simpanlah di ASB ke mana-mana lah yang kamu rasa kamu mau simpan. Okay? Okay, yang seterusnya produk yang ketiga. Ini adalah produk Gold Asset Enhance ataupun GAE. Lebih kepada akaun simpanan berganda. Yang ni paling hot lah, paling orang suka. Okay, akaun simpanan berganda. Produk istimewa dan unik. Konsep tawaruk financing. Okay, kita punya konsep keuntungan berdasarkan kenaikan harga emas dunia. Tiada had masa untuk penjualan unit. Okay, tiada margin call. Upah simpan pun paling rendah 35% setahun. Yang ni macam pelaburan lah. Cuma base-nya di sini kita ada 2 jenis pelaburan. Okay. Hello. Kita ada 2 jenis pelaburan. Satu GAE 5 kali. GAE kali 5. Satu lagi GAE kali 10. Okay. Yang ni dia ada 2 kategori. Untuk GAE 5 kali, modal satu unit kita adalah 25 USD. Kalau pengiraan tukar ke ringgit Malaysia dia dalam 109 ringgit. Ikut harga USD. Macam sekarang kan 1 USD lebih kurang 4 ringgit 30 lebih sen. 38 ke 39 sen. So darablah dengan 25 USD. Itulah modal satu unit kita. Okay, 100 dalam 109 ringgit begitu. Okay, so dengan modal kita satu unit, kita akan dapat pembiayaan daripada Quantum Metal sebanyak 400 ringgit. Okay, ini yang bestnya. Macam mana kita boleh dapat untung 5 kali ganda disebabkan kita dapat pembiayaan sebanyak 400 ringgit. Okay, spread untuk GAE 5 kali adalah 4%. Upah simpan 4 sen sehari. Paling rendah juga 4 sen sehari. Keuntungan 5 kali ganda. 1% harga emas naik. 1% harga emas naik, kita untung 5%. Okay. Di GAE 10 kali pula modal satu unit adalah 250 USD. Dia lebih kurang 1099 kah? 99 atau 98. Begitulah lebih kurang. So, pembiayaan kita akan dapat 9,000. Yang ini keuntungan kita 10% lah sebab modal kita 1,000, kita dapat pembiayaan 9,000. Okey, spread 3%, upah simpan 90 sen sehari. Yang ni kalau ambil yang GAE 10, dia akan terus kira upah simpan. Sebab tu kenapa kalau yang sudah beli GAE 10 kali, kenapa dia
sampai 1.004, sekarang 1.450 kah? Kan sebab upah simpan untuk setahun sudah dikira. Sudah dikira untuk setahun. Tapi kamu jangan risau sebab contohlah keuntungan kamu belum sampai setahun kamu sudah dapat untung. Contoh dalam masa 6 bulan kamu sudah untung. So ada baki lagi 6 bulan kan upah simpan tu. Itu akan dipulangkan balik. Kan best kan? Sebab itulah dia patuh syariah. Ke modal apa ni? Yang kita sudah bayar upah simpan tu dia akan pulangkan balik. Dia akan pulangkan balik masa kita terminate lah, masa kita jual kita punya emas. Okey. Keuntungan 10 kali ganda. 1% harga emas naik, untung kita 10%. Okey, ini adalah contoh perbandingan antara kedai emas dan juga Quantum Metal. Okey. So, kakak akan zoom sikitlah. Pembiayaan tawaruk. Okey, contohlah di kedai emas dengan Quantum Metal. Kita ada modal RM1.000. Okey, di kedai emas kita punya modal RM1.000, Quantum Metal pun RM1.000. Okey, tambah dengan pembiayaan tawaruk. Di kedai emas kita tiada dapat pembiayaan. Tiada pembiayaan. Okey, di Quantum Metal kita dapat pembiayaan sebanyak RM9.000. Okey, sebanyak RM9.000. So, total kita punya modal di kedai emas ada RM1.000. Di Quantum Metal kita ada RM10.000. Okey. Contoh, kita beli emas pada harga RM250 per gram. Di kedai emas dengan modal kita RM1.000, kita akan dapat 4 gram. Okey. Di Quantum Metal dengan modal kita RM10.000, darab bahagi dengan 250 per gram, kita dapat 40 gram. Okey. Okey, andaikan pula kita jual pada harga 300 per gram. Okey, 4 gram kita di kedai emas tadi, darab dengan 300, kita dapat 1.200. Duit kita lah bila kita jual balik pada harga 300. Okey, di kedai emas, di Quantum Metal pula, kita ada 40 gram emas. Kan? Okey, darab dengan 300, kita dapat 12.000. Okey, tolak dengan modal. Modal kita 1.000 di kedai emas. Okey, tolak pembiayaan, okey, tiadalah. So, kita punya untung di kedai emas RM200. RM200. Di Quantum Metal pula 12.000, tolak modal 1.000, tolak lagi pembiayaan 9.000. So, baki ada lagi 2.000 keuntungan di Quantum Metal. Yang 9.000 ni dia kena bayar balik. Okey, tapi bukan guna duit kita lah bayar balik. Maksudnya kan Quantum Metal bagi pinjam. So, dia bagi pinjam untuk gandakan kita punya simpanan. Jadi nanti masa kita sudah jual, kita akan dapat Quantum Metal akan ambil balik lah, gitu. Kita punya modal yang dia pinjamkan tu. Okey, cuma kita akan dapat modal kita balik 1.000, modal asal kita dan juga keuntungan. Okey lah apa kan? Tengok beza. Okey, modal sama. Okey, 1.000. Beli pada harga yang sama juga, masa 250 per gram. Okey, jual pun pada harga yang sama, 300 gram per gram. Okey, tetapi keuntungan 10 kali ganda di Quantum Metal. Nampak kan beza? Disebabkan adanya pembiayaan tawaruk. Pembiayaan tawaruk ni lah yang menggandakan kita punya simpanan. Itulah yang bestnya di Quantum Metal ni. Ini yang paling hot ni. Orang buat yang ni. Ini kalau ada modal lah. Okay? Kalau yang tiada modal,
boleh try GAE kali 5. Oke, modalnya dalam 100 lah, 109 ringgit gitu untuk 1 unit. Boleh try lah. Oke. Yang ini pula perbezaan simpan emas cara biasa dan simpan emas di GAE 10 kali. Kalau contoh ada modal 10.000. Oke, kalau cara biasa kita simpan harga emas 40 gram, oke, harga 10% naik, kita dapat 25 ringgit. Keuntungan 40 gram kali dengan 25 RM25 dalam 1.000. So, susut nilai jual semula dia ada 20%. Wah, tinggi susut nilainya. Oke, bila kita jual semula, kita hanya dapat 8.800. Jadi, untung kah rugi kalau simpan cara biasa? Sebab dia ada susut nilai. Kita punya modal 1.000. Lepas tu, sekali kita jual balik, dapat 8.800 saja. Rugilah kan? Rugilah kita menyimpan emas. Oke? Oke, berbanding dengan kalau kita simpan di GAE 10 kali. Sama, harga per gram masa harga 250. Oke, harga emas kita akan dapat 40 gram lah dengan nilai 10.000 tu kan. Oke, lepas tu kita di GAE 10 kan kita ada pembiayaan. Pembiayaan 9 kali. Oke, sebab dia beli 10 unit. Modal 1.000. Oke, modal 10.000. Maksudnya 10.000 ni 10 unit lah. Oke, jadi kita akan dapat pembiayaan 9 kali. So, dapatlah 250 ni darab 10.000. Macam mana? Kita 10.000, maksudnya dalam 100.000 lah. Sebab kita dapat pembiayaan lagi 9 kali kan. So, emas kita dapat dalam 360 gram. Sebab ada pembiayaan setiap 1 unit modal di GAE 10 ni, kita dapat 900. Jadi, kalau sudah 10 unit, kita akan dapat 90.000. So, 100.000 lah total semua. 100.000 darab dengan 250 per gram, kita akan dapat, bahagi, kita akan dapat 360 per gram. Oke. Momen tulis-tulis ini baru faham. Oke. Harga naik 10%. Kita akan untung 25 ringgit lah. Keuntungan kita 400 gram darab dengan 25 ringgit RM25 sama dengan 10.000. Just tawaruk kita, upah simpan kita 35% saja setahun. Lebih kurang 8 ringgit 63 sehari. Ini kalau ambil yang 10 unit lah. Okay. So, baru 3.000. 3.150. Bila kita jual semula, kita dapat 16.850. So, nampakkah? Modal kita tadi 10.000. Kita sudah ada keuntungan 6.000. Sebanyak 6.800. Bila kita jual semula. Berbanding dengan kita simpan cara biasa, rugi lagi. Sebab ada susut nilai. Di sini kita tidak susut nilai. Ada, cuma dapat cover balik sebab ada pembiayaan ni, bah. Kita ada pembiayaan. Kan? Kalau 10.000, kita dapat 90.000 lah. So, 100.000 total semua. Oke, itu kelebihannya. Simpan emas di GAE 10 kali. Oke. Oke, ini pula beza pembelian unit GAE dan juga pembiayaan. GAE 5 kali dan juga GAE 10 kali. Modal kita sama, cuma financingnya berbeza. Maksudnya pembiayaannya berbeza. Sebab
GAI 5 nih dengan modal 1000 kita beli 10 unit. 10 unit. So, kalau 10 unit darab 400 satu unit kita dapat pembiayaan 4000. Di GAI modal kita beli satu unit 1000 tapi kita dapat 9000. Yang itulah membezakannya. Oke, so profit pun berbeza. Oke, berbeza walaupun modal kita sama. Profit berbeza disebabkan pembiayaannya. GAI 5 dia punya pembiayaan rendah lah, 4000. Walaupun sebab kita beli 10 unit, satu unit 100, pembiayaan 400. So kalau beli 10 unit 10 darab 400 4000 lah dia punya pembiayaan. Oke, itulah membezakan nih. Pembiayaan adalah mengikut jenis simpanan berganda yang dipilih. Oke, so conclusion, penutup lah. Oke, kita mau pilih yang mana? Simpan duit atau simpan emas? Dia sama aja account-nya. Apakah? Ini Maybank kan? Ini Quantamental. So, pilihlah kita mau simpan duit ataupun simpan emas. Oke? Bila waktu terbaik beli emas? Waktu terbaik beli emas adalah ketika kita ada RM. Jom mulai sekarang. Jangan lagi bertangguh. Tunggulah harga turun dulu, nanti baru aku beli. Kalau mau tunggu harga emas turun, harga emas murah, beli pada tahun 2001 ataupun tahun 2000. Sebab masa itu emas 1 gram baru Rp34. Jadi kalau kamu mau murah, pergi balik tahun 2001. Bolehkah? Pinjam Doraemon punya pocket. Balik ke zaman dulu. Oke, so jangan bertangguh. Mula sekarang. Ada RM, tukar terus kepada emas. Oke, janganlah tukar semua kan. Tukar separuh lah. Sebab simpanan tuh, simpanan kita tuh yang kita tukar pergi emas. Oke. Oke, beza tabung emas dengan tabung duit kertas. Kalau emas dia kebal, wah isi air pun dia tidak keluar. Sebab emas nih nilainya dia nilai kalis inflasi. Oke, kalau duit kertas, itulah nampaklah bocor sana sini kan. Kalau emas, bila kita ada simpanan emas, kita akan rasa sayang untuk gunakan ataupun kita keluarkan. Memang kita akan simpan. Tapi berbanding dengan duit kertas, kalau kita simpan di ESB sekalipun, ESB, tetap kita keluarkan. Kan, betul kan? Betul ingat-ingat. Oh, aku ada duit lah di ESB. Mau ambil lah, mau beli ini, nanti aku simpan lagi. Gitu saja. Nggak tahu lah bila lah bertambah dia punya simpanan, kan? Sebab dia kertas, duit kertas. Jadi memang bocor lah selalu. Kita akan membazir. Mau beli itu, membeli ini, asal pegang duit. Tapi kalau emas, berbeza. Kalau kita ada simpanan emas, dia akan berbeza. Lain lah. Oke? Kamu rasailah sendiri. Try lah kamu simpan emas. Oke? Oke, habis. Itu saja untuk slide kakak. Thank you for listening. Oke, untuk kalau ada soalan, bolehlah kamu komen. Sebarang pertanyaan boleh tulis di bahagian ruangan komen. Insya Allah kakak akan jawab satu persatu. Oke, ini sesi penerangan sajalah. Berkaitan slide. Sebab slide ini kakak buat ikut kefahaman kakak. Jadi kakak akan share lah apa yang kakak buat. Supaya kamu faham. Oke, kalau yang kurang faham lagi, boleh tanyalah di soalan. Di ruangan komen. Oke, itu saja. Thank you. Assalamualaikum.